Baik, insyaAllah kita sambung hari ini. Hari ini siri keempat. Kita akan cuba settlekan hari ini. Kita akan cover tajuk ikhlas. Ada dua subtopik ikhlas yang belum kita settlekan. Dan insyaAllah tajuk yang kedua kita akan cover hari ini, iaitu peraturan tazallul, perasaan hina diri dan juga perasaan rendah diri. Setelah selesai dua peraturan asas dalam sembahyang batin, iaitu khusyuk dan juga ikhlas, kita akan mula masuk yang ketiga hari ini, mula masuk berkaitan dengan perasaan, iaitu mula kita nak hadirkan hati kita, iaitu rasa rendah diri dan juga hina diri. Itu tajuk yang ketiga dan keempat. Dan besok kita akan sambung, hari Isnin ni kita akan sambung tafahum dan juga tadabbur. Kita akan sambung tafahum dan juga tadabbur. Dan akan terus cover dengan tajuk yang terakhir, mengetahui rahsia setiap perkataan dan perbuatan. Dia matching dengan tafahum. Kita faham, kita perhati apa yang kita baca. Dalam masa yang sama, kita tahu ataupun kita perasa, dia panggil rasa setiap perkataan dan juga perbuatan dalam solat. Itu insyaAllah tajuk last sekali kita akan cover. Untuk target ataupun untuk capai sembahyang yang ada perasaan lazat, perasaan sedap, perasaan manis. Itulah dia punya proses dia. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung hari ini. Kita boleh mula sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Kita akan cover tajuk ikhlas dan juga hari ini tajuk tazallul dan juga tazallul dan juga tawadhu', iaitu perasaan. Hari ini kita akan mula masuk proses untuk hadirkan perasaan di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung muzakarah ataupun kita panggil halaqah ilmu secara online yang dianjurkan oleh SARA dan juga JSP. Mudah-mudahan ada input dan ada manfaat, walaupun kita buat secara santai. Tujuan lain dan tidak bukan seperti mana yang kita sebut di awal, iaitu untuk mengetahui bagaimana proses dan bagaimana cara sembahyang standard ataupun untuk mencapai sembahyang standard yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang membincang tumpuan proses ataupun kita panggil fasal demi fasal untuk mencapai standard sembahyang yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil, kita nak tahu cara proses sembahyang standard wali Allah Subhanahu wa taala, kerana sembahyang wali Allah ini berada pada standard yang kedua dan ketiga. Standard kedua iaitu dia panggil sembahyang ahli makrifah, dan juga standard yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu standard sembahyang ahli hakikat. Itulah dia sembahyang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sembahyang di kalangan para wali Allah, para aulia Allah, para muqarrabun ataupun muqarribin, para muhibbin, dan juga para orang panggil apa nama ini, tumpuan arif billah. Sembahyang kita ambil tahu bagaimana standard sembahyang mereka, dan kita cuba tengok bagaimana proses untuk mencapai standard sembahyang yang berkualiti, yang kita sebut sembahyang kualiti ini ialah sembahyang yang kedua dan yang ketiga. Adapun kita, mungkin kita masing-masing kita boleh cek diri kita, sama ada kita berada pada standard pertama ataupun standard kedua, dan mungkin di kalangan kita sudah ada yang standard ketiga, iaitu standard tertinggi, iaitu sembahyang para awliya Allah. Tetapi disebut oleh para ulama,
Standard yang kedua, standard ahli makrifah. Sembahyang yang mula nak rasa walaupun tak nikmati lagi kelazatan, kemanisan di dalam ibadat, itu sudah dinamakan sembahyang ahli makrifah, itu sembahyang para wali Allah. Dia mula saja masuk standard kedua, standard sembahyang yang mula nak rasa ataupun belum, walaupun dia belum menikmati lagi, tapi dah mula feeling, walaupun belum menikmati kemanisan, kelazatan, kesedapan ibadat itu. Dah mula sembahyang para wali Allah, walaupun belum kita naik maqam ataupun standard hakikat, standard orang yang menikmati, sedang menikmati kelazatan dan kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan terus tuan-puan, kita kita review itu sambil-sambil kita menunggu. Kita boleh teruskan. Itu tajuk hari ini kita akan sambung, iaitu proses yang seterusnya untuk mencapai sembahyang yang berkualiti, iaitu kita mesti lalui proses demi proses ini, fasal demi fasal ini, supaya akhirnya natijah, akhirnya buah yang Allah akan anugerah kepada kita. Kelazatan, kenikmatan, kemanisan dalam ibadat itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mujahadah, mereka yang berusaha follow ataupun berusaha mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh para ulama. Akhirnya apabila diikut semua proses tadi tuan-puan, akhirnya Allah anugerahkan kepada mereka kelazatan, kemanisan, kenikmatan di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita proses yang seterusnya tuan-puan, iaitu kita sedang bincang proses bagaimana peraturan dan tata cara sembahyang batin. Sembahyang zahir kita dah sebut secara sepintas lalu. Sembahyang batin ini ada, kita sebut ada 4. Yang pertamanya ialah khusyuk, yang telah kita cover semalam. Yang kedua kita akan lengkapkan hari ini, iaitu peraturan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak datangnya perasaan dalam salat, mesti setting niat kita, mesti perbetulkan niat kita, tujuan solat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barulah kita akan bincang hari ini masuk kepada fasal ataupun subtopik perasaan. Perasaan ini, yang ketiga perasaan hina diri dan rendah diri, dan yang keempatnya ialah kita akan masuk tafahum, kita memahami, memerhati apa yang kita baca, apa yang kita baca, memerhati bacaan dan juga makna. Itu insya-Allah tajuk yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sambung hari ini tuan-puan subtopik yang kedua dalam tajuk ikhlas, iaitu standard ikhlas, pembahagian ikhlas di sisi para ulama. Yang pertama, ikhlas kita dah sebut semalam, makna ikhlas iaitu bersih hati, suci hati daripada sesuatu perkara yang lain selain daripada semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bahasa mudah kita, ikhlas ini ibadat kita tidak ada tujuan lain melainkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak bincang hari ini tuan tajuk yang kedua. Makna kerana Allah taala ini. Dalam skop kerana Allah taala ini ada berapa yang dimaksudkan ataupun masih lagi berada dalam kerangka kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak bincang. Sebab kerana Allah taala ini, dia ada terbahagi kepada 3 asas dan detailnya ada 5. Kita akan sebut kelima-lima, mula dengan asas, kemudian yang ditambah oleh para ulama menjadi 5. Kesemuanya 5 itu tuan-puan berada di atas kerangka kerana Allah taala, yang kita panggil berada di dalam konteks ikhlas semata-mata kerana Allah. Tidak terkeluar daripada makna semata-mata kerana Allah taala. Ini yang kita nak bincang hari ini, iaitu pembahagian ikhlas, pembahagian semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Umumnya tuan-puan, ulama membahagikan ikhlas ini terbahagi kepada 3. Secara umumnya ulama membahagikan ikhlas ini terbahagi kepada 3, seperti mana yang dibahagikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam syarah kitabnya Al-Qushairiyah. Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Al-Qushairiyah, dia membahagikan ikhlas ini, yang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala ini, terbahagi kepada 3 yang asas.
Yang detailnya ada 5, kita terus tambah. Kita sebut dulu Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian kita akan detailkan menjadi 5. Tuan-tuan. Baik. Apa 3 standard ikhlas yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari ini? Terbahagi kepada 3. Yang pertama, tuan-tuan, baik, sebelum saya nak sebut yang pertama, kita kenal dulu tokoh besar ini. Syekh Zakaria Al-Ansari, tuan-tuan, merupakan salah seorang tokoh besar di dalam mazhab kita Al-Imam Al-Munasyafi'i. Dan dia merupakan seorang wali Allah. Apabila dia mati, barulah Allah munculkan, Allah timbulkan. Biasanya para wali Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, Allah sembunyikan semasa hidup dia. Semasa hidup dia ni orang tak kenal siapa dia. Orang kenal dia sebagai seorang ulama besar. Tetapi adakah dia wali Allah ataupun tidak, orang tak kenal. Kenapa? Kerana wali sahaja yang boleh mengenal wali. Wali sahaja boleh mengenal wali. Orang biasa tidak mampu mengenal ciri-ciri kewalian yang ada pada seseorang. Melainkan kalau dia boleh kenal seseorang itu wali, maka dia itu juga adalah wali. Ahli, dia boleh mengenal ahli. Sebab itulah, tuan-tuan, apa saja bidan, kita kena tanya ahli. Kita nak belajar akidah, siapa yang ahli dan ilmu akidah, maka kita kena tanya ahli. Kerana ahli yang boleh mengenal ahli. Orang yang pakar dalam bidang akidah, sesama mereka, dia boleh kenal siapa dia. Kita nak belajar fiqah, tuan-tuan, ahli fiqah boleh kenal sesama-sama ahli fiqah. Kita nak belajar ahli fiqah, jangan tanya orang lain. Kita nak belajar ahli fiqah, jangan tanya ustaz yang mengajar ni sirah. Kita nak belajar fiqah, nak cari orang alim fiqah, orang yang pakar fiqah, orang speciali dalam fiqah. Jangan kita tanya ustaz yang mengajar sirah. Jangan kita tanya ustaz yang ceramah. Jangan kita tanya ustaz yang forum perdana. Jangan kita tanya ustaz yang belajar Al-Quran. Dia bidan dia, kepakaran dia, Al-Quranul Karim. Kalaulah kita nak tanya dia kerana dia ahli al-qira', kita nak belajar Quranul Karim, nak belajar Quran, kita kena tanya ahli qira'. Kalau fiqah, dia ada ahli dia. Fiqah pula dia banyak cabang. Kalau orang boleh menguasai semua cabang fiqah, dia ahli fiqah. Kalau hanya boleh menguasai ibadat sahaja, kadang-kadang dia boleh ibadat, muamalat dia kurang, munakahat dia kurang, jenayat dia kurang, maka kita belajar dengan dia ibadat. Jangan belajar bidang yang dia belum mahir. Itu cara. Begitu juga wali. Wali ini, dia hanya mengenal wali sahaja yang boleh mengenal wali. Dan biasanya Allah masyhurkan wali ini, apabila dia mati, maka barulah muncul orang wawarkan dia merupakan wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia panggil fitrah. Itulah dia biasanya yang Allah akan buat fitrahnya begitu. Seperti Syekh Daud Al-Fatani. Ramai tuan-tuan, bukan saja Arab. Wali ini ramai di kalangan orang Melayu suatu ketika dulu. Sebab itulah saya ingat kisah tuan-tuan yang hilang sedikit, tuan-tuan, sambil kita menunggu. Saya ingat tuan guru saya cerita ketika mana dia nak menyambung pelajaran ke Kelantan. Jadi dia, Tuan Guru Cik ni, dia murid dia, guru dia salah seorangnya, ramai guru dia, guru pakar. Salah seorang guru dia ialah Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ni, tuan-tuan, seorang wali Allah, hebat dia. Syekh Abdullah Fahim ni, dia seorang pakar falak, fiqah. Dia pakar fiqah, pakar falak. Dia ahli falak, Syekh Abdullah Fahim. Tok Nek, kepada Perdana Menteri kita, Abdullah Badawi. Apabila Tuan Guru Cik ni, dia pergi belajar dengan Syekh Abdullah Fahim. Lalu Syekh Abdullah Fahim ni, hantar dia ataupun minta dia pergi belajar dengan Tok Kenali. Sebab tu dia boleh pergi ke Tok Kenali. Ini antara orang panggil budaya dulu. Budaya dulu ni dia mengaji dengan siapa-siapa, dia tanya guru dia. Guru dia recommend. Kita hari ni payah tuan-tuan, kita hari ni main ikut dam je lah. Sebab kita tak ada menu, tak ada panduan. Apabila Syekh Abdullah Fahim kata mungkin ngaji di kawan aku, dengan kawan aku bawa balik daripada Mekah, iaitu Tok Kenali. Jadi Tok Kenali ni satu pengajian dengan Syekh Abdullah Fahim. Dia panggil rakan sepengajian. Masa tu Tok Kenali baru balik daripada Mekah, umur dia 40 lebih lah, 40-an. Lebih kurang lah, itu riwayat dia. Barulah Tok Kenali ni pergi belajar barulah Syekh Tuan Guru Cik ni pergi belajar dengan Tok Kenali di Pondok Kenali. Masa tu dia belajar, umur dia sekitar 15 tahun. Pergi dengan apa? Masa tu dia cerita pergi jalan kaki. Daripada Kedah nak pergi Kelantan, jalan kaki.
Hampir sebulan baru sampai. Inilah dia hemah. Inilah dia orang panggil Allah Ta'ala bagi motivasi yang sangat tinggi kepada orang dulu, tuan-puan. Sebab dulu dia, masa dia zaman dia tu, belum ada lagi lebuh raya Greek ni, tuan-puan. Lebuh raya Greek tu baru je. Baru awal tahun, 70-an aja. Yang cantiknya 80-an, yang jalan cantik. Dulu jalan macam jalan, orang panggil apa? Jalan Bukit Bukau. Masa dia pergi tu, dia kata tak ada jalan raya macam hari ni. Dia reda hutan. Reda hutan nak sampai di Kelantan. Jadi kata kunci ataupun poin yang saya nak cerita, apa Tok Guru cerita? Yang saya nak cerita poin ni ialah, Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim cerita, dia kata mugilah ngaji dengan kawan aku di Kelantan untuk kenali. Dia baru balik daripada Mekah. Dia kata di sana, di Kelantan ni, dia kata waktu dia tu, sangat ramai dia kata orang-orang yang mati. Ini bahasa tinggi, bahasa para wali Allah, tuan-puan. Jadi Tok Guru Jeci ni dia tak berapa nak faham lagi. Orang mati. Maksud orang mati ni apa? Bukan orang mati. Ada banyak riwayat lah. Ada dia kata orang mati di sana. Yang kedua, ada dia kata orang sedang berjuang di sana. Orang mati ramai di sana dan orang sedang berjuang di sana. Sebenarnya dia nak cerita apa? Perkataan yang sangat tinggi yang kita tak faham. Dia nak ceritanya orang mati di sana ni, ramai di sana orang yang nafsunya mati. Bukan mati pucuk. Ini orang wali Allah, tuan-puan, dia boleh kontrol, boleh handle nafsu. Kan nafsu kan ada 7 level. Belajar dalam kitab asas, kitab tasawuf dan kitab pertengahan, kita akan belajar standard nafsu kita. Bermula daripada standard paling bawah, ammaratu bisu, sehinggalah standard yang paling tinggi. Standard kamil ataupun bawah sikit pada kamil itu standard mardiyah, standard redha. Jadi dia dah boleh lawan nafsu dia. Nafsu dia berada pada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Apa saja berlaku kepada dia, tidak ada unsur sedikit pun, tidak ada perasaan sedikit pun keluh, kesah dan sebagainya. Itu rupanya tenang. Berlaku musibah tenang, berlaku ujian tenang, berlaku apa saja keburukan dan kebaikan, tenang dia menerima. Ini orang panggil nafsu yang tenang. Nak belajar standard nafsu, kena belajar tasawuf pertengahan. Jadi nafsu sana, tuan-puan, dia dah tak ada nafsu mati kepada nafsu keduniaan. Dia adanya ialah nafsu yang nak kepada kebaikan. Itu dia panggil dalam istilah kewalian, dia dah, orang ini dah mati. Dan ada istilah lain untuk guna apa? Dia kata di sana di Kelantan ramai orang sedang berjuang. Dia sampai sana, masa tu dia budak lagi 15-an. Tok Guru Cik ni baru 15 tahun. Ikut dia ceritalah, dia kata, tapi bukan betul pun, dia punya fakta umur ni bukan boleh kira orang dulu. Dia sampai sana, tak ada pun orang duk berjuang. Orang hidup ramai daripada orang mati. Rupanya pun dia belajar lama, dia baru tahu bahawa maksud Tok Guru ni, tingginya ilmu dia, maksudnya tinggi firasat dia, orang wali Allah ni. Berjuang tu apa? Maksud di sana ramai wali Allah. Wali Allah ni kerja dia setiap hari berjuang dengan hawa nafsu dia. Itulah kerja kita, tuan-puan. Jangan ikut nafsu. Nak mengaji ikut nafsu. Nak ibadat ikut nafsu. Ni kita bila kita belajar, niat hari ni ikhlas, niat ni insya-Allah. Kita setting niat kita bagi cantik. Belajar semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nafsu. Kerana nafsu ni kadang-kadang dia pilih ikut nafsu dia. Oh, ni sedap ustaz ni. Oh, ustaz ni sedap. Oh, ustaz ni Quran. Oh, ni tauhid ni sedap. Oh, sirah lagi sedap pada tauhid. Oh, belajar belajar bab dajjal lagi sedap daripada belajar bab sembahyang. Itu mengikut hawa nafsu dia, bukan mengikut syariat. Dia tak mengikut keperluan sebenar. Keperluan sebenar dianya ialah mendahulukan benda yang wajib, benda yang perlu dia. Apa dia perlu? Sekarang ini dia perlunya ilmu mengenal Tuhan. Dia masih banyak lagi ilmu yang dia tak cari, sehingga dia masih kabur dan masih bela tentang ciri ketuhanan. Itu yang perlu dia dahulukan. Tapi syaitan kacau nafsu, kacau sehingga dia tergelincir, sehingga dia ikut nafsu. Dan syaitan hanya injek saja. Kenapa? Kerana dia tidak ada panduan, sehingga dia terikut hawa bisikan nafsu dalam setiap tindak tanduk dia. Tetapi wali Allah Ta'ala, tuan-puan, dia dah kenal siapa nafsu. Dia dah kenal syaitan. Ini syaitan, ini bisikan syaitan, ini bisikan nafsu, ini yang hakikat sebenar. Dia dah boleh bezakan. Maka dia akan ikut hak, hakikat
keperluan yang sebenar, dia akan menolak bisikan nafsu dia, dia akan menolak bisikan syaitan. Dalam diri dia yang berkecamuk setiap hari, ada bisikan yang kita tak kenal. Ini bisikan nafsu ataupun bisikan syaitan, yang akan cuba untuk mengurangi pahala kita, akan cuba untuk mengurangkan kebaikan setiap hari. Kalaupun kita buat, bukan kerana Allah. Kalaupun kita buat, bukan amalan yang berkualiti. Kalaupun kita buat, bukan amalan yang prioriti. Sepatutnya kita belajar bab akidah, sepatutnya kita belajar bab fiqh. Tetapi kerana sedapnya bab Dajjal, seronok kita mengikuti kuliah Dajjal siri bersiri sampai khatam kuliah kitab bab Dajjal. Tetapi Dajjal kena, Tuhan tak kena. Dajjal kena, sembahyang tak kena. Sembahyang dalam keadaan sembahyang yang tak asah pun tak selesai. Apatah lagi nak naik sembahyang ahli makrifah. Jauh lagi nak naik sembahyang ahli hakikat. Ahli hakikat sembahyang yang dah menikmati kelazatan, kemanisan dan kesedapan ketika mana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tuan-puan, sebagai iklan motivasi kepada kita, sebelum kita mula hari ni, kebetulan dah kita teringat apa nama ini, cerita-cerita Tok Guru. Orang panggil apa tuan-puan, cerita-cerita Tok Guru ni dia sentiasa segar, sentiasa segar. Kita recall, kita ulang cerita-cerita dia ni, boleh memantapkan motivasi kita, boleh menaikkan semangat kita untuk orang panggil apa, meneruskan istiqamah dan konsisten dalam ilmu dan juga di dalam praktikal kita dengan syarak. Tu dia. Sebab itulah tuan-puan, saya teringat Tok Guru Haji Cik kata, Tok Haji Cik ni guru dia wali Allah, tuan-tuan. Sebab tu dia tak heran dia apabila dia mati, dia juga dinaikkan sebagai wali. Kenapa? Banyak kalam dia apabila dia belajar, dia mengajar, kita orang biasa dengar, ni masyhur lah tuan-puan di kalangan anak murid dia. Dia akan sebut, waktu tu dia baru balik daripada Mekah. Dia baru balik daripada Mekah. Dia kata, aku pergi di Mekah, dia kata, aku tengok di tepi-tepi jalan yang jualnya terdiri daripada wali Allah. Dia pesan kepada anak-anak murid dia. Dia kata, hampa, kedah dia buat hampa lah tuan-puan, kau orang lah. Dia kata, hampa pi di Kedah, pi di Mekah, jangan buat main-main dengan peniaga tepi jalan. Jangan duk hina letak tetu pasai. Jangan duk pandang dia lekeh. Jangan pandang rendah. Kerana aku tengok, dia kata, ramai peniaga-peniaga tepi jalan terdiri daripada wali Allah. Sebab tu kita tuan-puan, jangan pegang prinsip tuan-puan. Kita bertemu dengan siapa pun, kita memandang siapa pun, kita jangan sedikit pun terlitah di hati kita, orang ni lekeh, orang ni biasa, orang ni hina. Jangan. Sebab status diri dia yang kita kata lekeh, kita kata hina, kita kata biasa je dia ni, kita tak tahu dia sebenar di sisi Allah lebih ataupun kurang daripada kita. Nak yang kita kata dia ni biasa je ni, tengok selekeh je. Nak dia lebih tinggi daripada kita. Martabat dia di sisi Allah lebih tinggi daripada kita. Kita ni ahli syariat, dia ahli makrifah. Walaupun dia bukan ahli hakikat. Nak dia ahli hakikat, lagilah bahaya kita apabila terdetik hati kita kata hina dia, lekeh dia, biasa je dia. Jangan bahaya tuan-puan. Sebab tu Tuan Guru Haji Cik ni selalu dia pesan, pergi di Mekah ataupun dia pesan selalu jumpa dengan peniaga ke, jumpa dengan orang minta sedekah ke, jumpa dengan apa saja nampak selekeh, jangan terlitah di hati kita dia hina, dia biasa, dia lekeh. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Allah nak uji kita, Allah hadirkan peminta sedekah. Bagaimana nak tengok kita ni, nak tengok hati kita betul tak betul dengan Allah. Nak tengok mulut kalam kita apa yang kita keluar. Walaupun kita tak nak bagi dia sedekah dia, jangan kata apa kepada dia. Jangan kita terdetik hati dia hina, dia biasa, dia penyegan, dia pemalas, dia tak ada kerja. Jangan. Senyap. Itu latih hati kita. Kerana kita tak tahu dia di sisi Allah mungkin dia hebat daripada kita. Kita tak tahu dia di sisi Allah mungkin lebih tinggi daripada kita. Kita orang biasa saja, orang syariah. Dialah orang makrifah. Ataupun dia ahli hakikat lebih tinggi daripada kita. Sebab itulah tuan-puan, peniaga-peniaga di Mekah tuan-puan terdiri daripada wali Allah ramai. Ini disebut oleh Tuan Guru Haji Cik. Apa yang kita faham tuan-puan, dia nak kenal wali ni, awak wali. Wali yang boleh mengenal wali. Apabila dia kenal siapa wali, bermakna status dia juga wali. Kita tak boleh kenal tuan-puan. Kita tak boleh kenal agak-agak saja. Kerana wali dia tidak ada ciri kewalian zahir. Dia bukan boleh kenal di pakaian serban besar, jubah labuh, serban sampai 3 lapis. Bukan. Bukan pakai wali. Ada yang wali dia tak berpakaian ulama. Setiap ulama bukan wali.
Bukan bermakna wali ni datang daripada golongan ulama saja, tidak. Ada dia ni, wali ni dia tak berpakaian ulama, tapi dia ada ilmu lah. Dia ada ilmu, cuma dia tak nak berperwatakan ulama. Dia nak panggil, nak sembunyikan pakaian dia, takut orang kenal. Dia berpakaian syariat, maka pakaian macam kita, pakai macam kita. Kadang-kadang kopiah tak pakai, kadang-kadang pakai baju biasa saja, tapi hati dia wali Allah Ta'ala. Hati dia menepati dengan ahli hakikat, bukan ahli makrifah. Bukan ahli syariat, tapi dah ahli hakikat dah. Tinggi dah. Jadi sebab tu kita tak boleh nak pandang orang walaupun pakaian biasa je. Maksud biasa tu pakaian lulu syarak lah. Jangan pakai seluar pendek. Tu wali tu, jangan bukan main-main tu. Wali tu, mungkin wali pakai seluar pendek pun. Tu tak tutup aurat tu. Mungkin boleh jadi wali tu. Jangan marah dia tak tutup aurat. Bukan, itu dah langgar syariat. Ini yang dalam konteks, dalam kerangka syariat. Takut kita fikir, wali ni kena pakai serban 3 lapis. Ada pakaian wali. Kena pakai jubah. Kena pakai serban besar. Serban lilit, serban biasa tak boleh. Itu tidak ada. Ciri-ciri kewalian bukan berada pada zahirnya. Tapi ciri kewalian dia berada pada level dan tahap hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasanya batu kita penting belajar dengan guru yang cari guru yang pakar. Sebab tu orang dulu tuan-tuan, batu wali dia boleh melahirkan wali. Ulama boleh melahirkan ulama. Orang pakar boleh melahirkan pakar. Kalau kita mengaji orang tak pakar, memang tak pakar lah. Kita mengaji dengan orang biasa, jadi biasalah kita. Sebab tu guru sangat penting. Carilah guru. Sebab kalau kita mengaji orang pakar, belum tentu kita pakar. Kerana proses nak belajar ni kena ikut disiplin. Dengan lamanya, dengan konsistemnya, istiqamah dan lama masa. Kita belajar dengan orang pakar, tapi tak akan jadi pakar juga. Tapi walaupun tak jadi pakar, kita belajar tapi ada aura dia tu menyebabkan kita mudah untuk kita faham. Mudah untuk kita faham. Itu pengalaman saya lah tuan-tuan. Sebelum saya hijrah ke Kedah dulu, saya duduk Kelantan, banyak jugalah belajar tu. Walaupun bukan ramai sangat guru. Tapi nak ceritanya pengalaman sikit tu ada. Bertukar guru ni, bertukar pondok ni. Tapi apabila kita belajar sampai di Kedah hijrah, Allah Ta'ala nak temukan saja jodoh dengan Tunku Jecik ni. Sekejap saya mengaji Tunku Jecik. Tapi aura dia dan keberkatan dia tu. Sebab tu saya memang wow. Berkat dia ni sehingga boleh merubah karakter dan juga kepahaman saya. Apabila saya duduk je dia, walaupun saya duduk tu, saya tak faham tuan-tuan. Kerana saya orang Kelantan dengan bahasa Kedah dengan dalam, bahasa dia pekat. Dan saya baru sampai ketika tu dengan bahasanya dalam dia, bahasa pekat dia guna. Tak faham. Lepas tu suara dia masa tu saya hampir dia nak meninggal dah. Suara kena pengemban. Orang kena dengar betul-betul. Tak faham. Tapi berkat berada dalam majlis dia tuan-tuan. Alhamdulillah dia meninggal teruskan dengan anak murid dia. Anak murid dia meninggal terus lagi dengan anak murid dia. Kesinambungan. Sampailah kita faham tuan-tuan. Sampai kita walaupun tak faham jugalah. Nak cerita ada keberkatan itu pada orang yang pakar ni. Sebab tu kalau tengok Tuan Guru Haji Cik ni tuan-tuan. Tok Guru dia hebat. Tok Guru dia wali Allah. Syekh Abdullah Fahim. Wali Allah. Tok Kenali wali Allah. Dia berpindah daripada Tok Kenali. Dia mengaji di Tok Kenali 5 tahun. Khatam kitab matlak. Sebab tu kitab matlak tu, kalau nak belajar cara torik sampai kepada pengarang, carilah murid-murid Tuan Guru Haji Cik yang tua-tua. Sebab Tuan Guru Haji Cik ni, dia punya sanak kitab matlak tu dia mengaji sendiri direct dengan Tok Kenali. Dan Tok Kenali ni dia mengaji dengan Syekh Wan Ahmad. Dan juga dia mengaji direct dengan pengarang ataupun dia panggil pengarang kitab. Pengarang kitab cucu kepada Syekh Daud. Tok Kenali. Jadi dia tinggal Tok Kenali, dia pergi di Fatani. Banyak guru dia di Fatani. Antaranya Tok Bermin. Tok Bermin ni wali Allah. Tengok. Senarai guru dia dah tuan-puan hebat. Senarai guru dia ni hebat. Sebab tu tak heran dia menjadi rijal. Dia juga menjadi hebat. Sebab Tok Bermin itu dipanggil rijal dalam bidang fiqh. Seorang pakar fiqh Tok Bermin itu. Pengasas Pondok Bermin tu. Sebab tu apabila Tuan Guru Haji Cik terkenal di Patani sebagai orang ahli fiqh, tak heran kenapa? Kerana gurunya rijal. Gurunya handal dalam bidang fiqh. Banyak lagi guru-guru dia lain. Antaranya Abdullah Jambu. Tuan Guru Abdullah Jambu tu Karamah. Dia panggil Karamah. Gelaran dia pun nama Karamah.
Keramat ni keramat lah. Di KL ada tuan-puan. Tuan-puan, di KL tu keramat tu sempena nama Tok Keramat. Dia ada Tok Keramat kat situ, kat KL tu. Ikut orang tua cerita. Baik, kita sambung tuan-puan. Lebih-lebih dia jadi habis masa. Cuma hari ni dia hilang lama sikit. Dia teringat ke Tok Guru kan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Standard ikhlas ini tuan-puan, yang pertama apa dia? Ada 5, saya nak sebut 3 dulu yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari seorang wali Allah. Asalnya yang jadi panjang cerita tu, nak cerita status Syekh Zakaria ni wali Allah tu saja. Sampai sambung sampai Tok kenali siapa Syekh Abdullah Fahim, sampai Tok Bermi, sampai Tok Tunggu Jicip. Kenapa? Kerana nak cerita status siapa Syekh Zakaria Al-Ansari yang membahagikan ikhlas kepada 3, yang mempunyai kitab-kitab yang sangat muktabar yang menjadi rujukan kita. Antaranya Syekh Zakaria Al-Ansari mengarang kitab apa? Kitab Tahrir Syarqawi. Itu antara kitab fiqh yang menjadi sumber rujukan utama. Banyak lagi karangan kitab dia. Yang pertamanya tuan-puan apa dia? Yang pertamanya ialah ikhlas yang tertinggi. Ikhlas yang tertinggi ini, sembahyang dia ataupun segala ibadat dia semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, lam pada lillah itu dia panggil lam lil amri, iaitu kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang tak tinggi yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Tapi ulama lain menyebut bukan kerana perintah Allah tinggi, ada lagi yang tinggi. Kita sebut yang dia dulu. Yang pertama, sembahyang ini terlintas di hati kita, Allahu Akbar. Aku sembahyang ni kerana perintah Allah. Lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana perintah wajib. Aku sembahyang sunat kerana perintah sunat. Terlintas di hati kita satu je tujuan, kerana perintah Allah. Allah mewajibkan. Allah perintah aku ni sembahyang wajib. Allah perintah aku ni sembahyang sunat. Kenapa sembahyang sunat duha? Tak terlintas kepada nak benda lain. Tak terlintas kerana nak murah rezeki. Tak terlintas pun kerana nak pahala. Tetapi terlintas kerana perintah Allah. Perintah apa? Perintah sunat. Sembahyang subuh tadi, kenapa kita solat? Kerana perintah Allah. Perintah apa? Perintah wajib. Settle pertama tuan-tuan. Kesimpulan yang pertama, ibadat kita, sembahyang kita semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak terlintas sedikit pun kerana pahala, tak terlintas sedikit pun kerana nak ganjaran syurga, tak terlintas sedikit pun kerana nak ganjaran dan manfaat yang ditawarkan oleh Allah taala di dunia ini, tak terlintas. Yang kedua tuan-puan, ini pertengahan. Ikhlas tahap yang kedua yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, iaitu sembahyang atau ibadat kita semata-mata untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada seksa neraka. Ini standard yang kedua. Ataupun kita boleh guna juga ayat tuan-puan. Solat standard yang kedua ini, sembahyang kerana semata-mata kerana apa? Kerana ganjaran pahala ataupun ganjaran syurga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak kepada pahala. Walaupun detailnya tuan-puan, setengah ulama detail dia asinkan nak pahala dengan nak syurga ni. Tapi kita sekalikanlah. Kalau detail dia jadi 6. Kita sekalikan dia jadi 5 lah. Sekejap lagi saya akan sebut yang detail tu. Syekh Zakaria Al-Ansari kata, semata-mata solat kita kerana ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nak menjauhi daripada perkara haram. Ini standard yang kedua. Tetapi ada ulama, setengah ulama dia membahagikan asin di antara ganjaran pahala dengan ganjaran syurga. Setengah ulama asin di antara ganjaran pahala dengan syurga. Kenapa solat? Kerana nak pahala. Jauh daripada dosa. Kenapa solat? Nak syurga. Jauh daripada neraka. Dia nampak solat nak syurga. Tak nampak nak pahala. Setengah ulama dia asinkan. Baik. Itu standard sederhana tuan-puan. Itu standard sederhana yang disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang keduanya ialah standard sederhananya ialah untuk dapat ganjaran pahala yang Allah tawar. Allahu Akbar. Nampak pahala
besarnya pahala solat subuh. Allahu Akbar solat duha, besarnya pahala solat duha. Kenapa bangkit tengah malam ni? Kerana solat tahajud. Kenapa solat tahajud, sunat tahajud tengah malam ni? Nak apa dia? Sanggup bangkit ni? Kerana nak pahala yang Allah tawarkan sangat besar walaupun sunat. Dia nampak ke pahala sahaja dan dia nak tinggalkan daripada, nak elak daripada perkara haram, nak elak daripada perkara haram. Dan dia nampak nak syurga. Ini yang ulama bahagikan. Setengah ulama lain dia asingkan. Nak syurga. Dan dia nak jauh daripada seksa neraka. Kenapa Allahu Akbar pagi-pagi bangkit ni? Nampak syurga, nampak syurga. Dia makrifah dengan syurga. Dia nampak sungguh-sungguh syurga. Bertempat satu tempat, nampak dengan hati tuan-tuan. Dia nampak dengan hati, syurga itu satu tempat yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bagus, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak pahalanya, ataupun orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Walaupun pahalanya tidak ada, tetapi Allah boleh pilih. Kalau dia terpilih dengan rahmat Allah, maka dia boleh masuk syurga. Dia dah nampak di hati dia, wownya syurga. Dia nampak di hati dia tempat keseronokan, tempat kenikmatan yang tidak ada di dunia ini. Walaupun dia tak pernah sampai, tapi dia nampak dengan hati dia. Macam tuan-puan kita tak pernah sampailah di Mekah. Kita rindu tuan-puan setiap hari untuk pergi di hadapan Kaabah, untuk semayang di hadapan Kaabah, untuk kucuk batu. Apa nama ni panggil? Hajarul Aswad. Kita rasa rindunya nak tengok Kaabah dengan mata kepala kita. Rindunya nak pergi mengerjakan haji. Seperti mana kita merindu nak melacun satu tempat yang sangat wow, yang sangat cantik di dunia ini. Seolah-olah seperti syurga dunia yang tak pernah kita sampai, tuan-tuan. Kita berimpian, big why kita ataupun impian kita besar untuk sampai di satu tempat yang tak pernah kita sampai. Dan tempat itu sangat cantik, sangat cantik. Kita pernah nampak di dalam imajinasi kita. Sekarang ni memang pernah nampak dengan gambar lah. Bukan syurga, kalau dunia. Dunia tempat yang kita nak pergi di mana-mana, tuan-puan. Tempat yang kita minat, nak pergi melancur di mana-mana, nak pergi Jepun, tuan-puan. Nak pergi Jepun ke, nak pergi apa nama ini, mana lagi tuan-puan, tempat cantik-cantik. Kita nampak hari ni, nampak gambar. Tetapi kita, kalaulah tuan-puan tak ada gambar. Dulunya tuan-tuan tidak ada. Dulu bukan zaman digital teknologinya. Tapi sekarang ini zaman teknologi. Dulunya zaman tak ada teknologi. Kita imagine. Dengan apa? Dengan maklumat yang orang cerita. Cantiknya tempat ni, cantiknya tempat ni. Kita tergambar di minda kita cantik dan kita berimpian untuk pergi. Sama juga konsep dia, tuan-puan. Syurga ini digambarkan oleh Allah satu tempat yang sangat cantik. Khalidina fiha abada. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam syurga itu mengalirnya air di bawahnya. Ketika mana lantar daripada lantar berkaca. Kita pijak lantar itu, tuan-puan. Di bawahnya kita nampak air. Seolah-olah kita berjalan di atas air. Kenapa? Lantar yang Allah Ta'ala buat, lantar luksinar. Seolah-olah seperti lantar luksinar yang di bawah itu tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha abada. Dan Allah janji akan kekal, akan tetapkan kita di dalam syurga kekal selama-lamanya, yang kita panggil kekal yang menerima binasa, yang kita panggil kidam zamani. Kekal yang baqa zamani, kekal yang menerima binasa. Itu dipanggil baqa, tapi baqa zamani. Itulah dia, tuan-puan, standard yang kedua. Dan standard yang ketiga, apa dia standard ikhlas yang ketiga? Standard yang paling bawah, tuan-puan. Standard yang ketiga yang paling bawah, iaitu solat kita kerana untuk mendapat kelebihan yang Allah tawarkan di dunia. Ikhlas, tetap ikhlas. Tetapi ikhlas berada pada tahap yang ketiga. Ikhlas yang tahap yang paling rendah, iaitu kenapa kita solat? Kita solat semata-mata untuk mendapat ganjaran yang Allah tawarkan di dunia. Tetap kerana Allah. Lillahi ta'ala. Ya, masih lagi berada dalam kerangka kerana Allah. Kerana apa?
kerana tawaran yang Allah tawarkan di dunia. Siapa solat, siapa baca surah Waqiah, Allah tawarkan kepada dia rezeki yang bercurah berlimpah ruah. Siapa yang baca, siapa yang memperbanyakkan sunat duha, Allah tawarkan kepada dia rezeki yang berlimpah ruah. Maka dia solat kerana tawaran Allah. Dia solat kerana ganjaran Allah di dunia. Maka tetap nama dia ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apabila kita tak tahu, tuan-puan, kita kata siapa solat, tak baca surah Waqiah kerana nak kaya, maka tak ikhlas kepada Allah. Sedangkan kita kena baca semata-mata kerana Allah. Ya, semata-mata kerana Allah juga. Tetapi kerana ganjaran yang Allah tawarkan. Bukan orang lain tawar. Bukan bos kita tawar. Kalau kita baca surah Waqiah kerana bos kita tawarkan kepada kita untuk bagi bonus. Bos kita kata, siapa yang baca surah Waqiah setiap hari tanpa miss 30 hari, aku akan bagi bonus separuh gaji. Maka kita pun tak pernah miss. Konsisten setiap pagi lepas sunat duha kita akan baca surah Waqiah. Kenapa? Kerana tawaran daripada bos kita. Bos kita dah buat tawaran. Sesiapa staf dia yang tak pernah miss baca surah Waqiah, aku akan bagi bonus sebulan separuh gaji. Bukan sebulan gaji, separuh gaji. Maka kita pun dan semua staf berlumba-lumba untuk baca surah Waqiah kerana bos dia akan bagi separuh bonus gaji. Ikhlas ke tidak? Jawab dia, itu bacaan surah Waqiah yang tidak ikhlas semata-mata kerana ganjaran daripada Allah, tetapi dia baca kerana ganjaran daripada bos dia. Itu tidak ikhlas. Tapi kalaulah kerana ganjaran daripada Allah, ikhlas. Kerana Allah yang ganjar, bukan manusia ganjar, bukan makhluk yang tawar, tetapi Allah yang tawarkan. Baik, kesimpulan tuan-puan, kita dah tahu tiga standard asas yang dinakalkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, dan kita nak tambah 2 ataupun nak campur tadi jadi 3. Nak campur tadi jadi 3 jadi 6. Apa 2 lagi tuan-puan, tambahan 2 ni? Ulama mengatakan ada 2 lagi. Dia bukan 6, dia 2 lagi, tambahan 2. Pertamanya apa tuan-puan, tambahan 2 ni? Okey. Pertamanya, ini yang paling tinggi. Tapi kalau ikut Syekh Zakaria Al-Ansari, kerana Allah tu dah tinggi dah. Tapi setengah ulama lain, setengah ulama mengatakan yang paling tinggi apa dia? Yang paling tinggi ialah semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, tidak ada sedikit pun unsur lain. Bukan semata-mata kerana perintah. Bukan semata-mata kerana ganjaran pahala. Bukan semata-mata kerana ganjaran syurga. Dan bukan semata-mata kerana ganjaran dunia yang Allah tawarkan. Tidak. Semata-mata kerana Allah. Khalis, suci, bersih hati dia daripada tujuan lain. Semata-mata kerana zat Allah Ta'ala. Ini paling tinggi tuan-tuan. Tak terlintas sedikit pun. Hanya semata-mata bersih kerana diri Allah. Kerana zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ini paling tinggi. Dan yang keduanya tuan-tuan, yang tinggi yang keduanya ialah kerana untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Kenapa solat? Tak terlintas kerana perintah Allah. Dia tak terlintas kerana ganjaran pahala. Dia tak terlintas kerana ganjaran syurga. Dia tak terlintas kerana ganjaran dunia yang Allah tawarkan. Tetapi kerana mardatillah. Kerana untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dia nak, dia solat dia ini, Allah Ta'ala setuju, Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala suka. Dia nak Allah suka apa yang dia buat. Dia tak terlintas pahala, martabat orang yang tinggi. Dia tak terlintas ganjaran yang Allah tawar, kerana dia martabat orang tinggi. Tetapi yang dia nak Allah suka. Apa yang dia solat subuh ni, apa yang dia solat duha ni, dia bukan lintas nak pahala. Dia tak terlintas kerana Allah, kerana perintah sunat. Dia tak terlintas kerana ganjaran syurga. Dia tak terlintas kerana ganjaran manfaat dunia rezeki. Tetapi yang dia naknya ialah redha Allah. Naknya ialah sukanya Allah kepada dia. Yang dia naknya ialah Allah Ta'ala setuju apa yang dia buat. Itu dia panggil makan mardatillah, antara makan yang tinggi.
Pertamanya semata-mata kerana Allah. Yang keduanya makan mardatillah. Dua tuan-puan. Barulah turun yang ketiga yang kita combinekan dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang ketiganya ialah kerana perintah Allah. Yang keempatnya ialah kerana tawaran pahala daripada Allah. Yang kelimanya ialah, nak campur sekali, lekatkan di tiga. Yang kelima ialah kerana tawaran syurga daripada Allah dan nak mengelakkan daripada neraka. Yang keenamnya kerana nak, apa dia tuan-puan? Kerana nak tawaran manfaat ataupun tawaran dunia yang Allah tawarkan kepada kita. Kesemuanya 6 itu kalau kita detailkan. Asasnya 3, detailnya 6. Kesemuanya termasuk di dalam kerana Allah Ta'ala. Dalam lillahi ta'ala usalli fardal subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Lillahi itu lahirnya 6 standard. Pilihlah, latihlah kita untuk berada salah satu daripada 6 standard itu. Bermula dengan standard biasa, naik standard yang kedua, ketiga, keempat, sampailah ke-5 ataupun ke-6. Yang paling tinggi semata-mata kerana Allah, tidak terlintas sedikit pun kerana mardatillah. Walaupun tak setuju, tetap aku solat. Bukan kerana aku solat kerana redha Allah. Walaupun Allah tak redha, tetap aku solat. Kadang-kadang para wali Allah, dia solat semata-mata nak redha. 10 tahun, 20 tahun Allah tak redha di atas solat dia. Allah tak setuju di atas solat dia. Allah tak suka solat dia. Tapi tetap dia solat. Kenapa? Kerana dia solat bukan nak redha Allah, tapi semata-mata diri Allah. Inilah orang yang paling tinggi, tuan-puan. Paling tinggi. Kita bermula dengan kita nak kepada pahala, tuan-puan. Orang syariat, orang fiqah. Saya selalu sebut orang fiqah. Fiqah minded, setiap perbuatan dia, setiap perkataan dia pastikan ada pahala. Itu orang fiqah. Latih dulu kita berada pada makan fiqah. Apa saja kita buat, bagi ada pahala. Apabila cantik kita buat, menghasilkan pahala yang cantik, barulah kita naik makam kita. Tak terlitah pahala pun tak apa. Kenapa? Kerana amalan kita dah cantik. Kelitah nak apa? Kerana perintah Allah. Kenapa dia buat? Aku buat kerana perintah Allah. Kenapa belajar walaupun susah, walaupun tak ada masa, terkejar-kejar dengan masa kita, dengan anak lagi, dengan nak masak lagi, dengan kerja rumah lagi, tuan-puan. Tapi cari juga peluang untuk dapat ilmu. Kenapa? Kerana Allah. Allah perintah, carilah ilmu yang wajib kalau kita belum selesai lagi. Kalau dah selesai wajib, carilah ilmu sunat. Dapat pahala sunat. Dapat pahala juga. Dia nak kerana pahala. Dia nak kerana perintah Allah. Ini ikut level kita masing-masing. Jangan tidak ada salah satu daripada 6 level ini menyebabkan kita tidak ikhlas. Menyebabkan kita tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu penting tu, nak kena tahu standard ikhlas ini. Seperti anak kita. Saya suka buat analogi, perumpamaan kita dengan Allah Ta'ala, sama juga kita dengan anak kita. Anak kita ni, tuan-puan, level tak sama. Ada yang kita suruh buat kerja. Kita dah siap anak kita ni, kita dah bagi tugas masing-masing. Ada structure day dia. Setiap hari aktiviti harian dia, kita dah bagi. Pagi nak kena buat apa, petang nak kena buat apa, malam nak kena buat apa. Ada kerja wajib dia kena buat. Ada kerja yang sunat dia nak kena buat. Sunat ni khidmat. Kena latih, tuan-puan, anak kita dengan khidmat. Kalau kita tak latih khidmat, anak kita sampai tua dia tak pandai untuk khidmat. Khidmat ini satu kerja yang sangat berkat, yang dilatih oleh para ulama kita. Latih anak murid dia, latih anak dia sendiri. Anak latih khidmat dengan parents, anak murid latih khidmat dengan guru-guru dia. Ini merupakan satu amalan para ulama kita. Dia berkat. Jadi anak kita ni, tuan-puan, ada yang buat kerja. Kita tanya, kenapa basuh tandas ni, bang? Oh, dia kata ayah suruh. Kalau ayah tak suruh, dia tak nak buat. Dia pun pemalas, tak nak buat. Tapi kenapa dia buat? Nak basuh tandas, ada yang basuh lantai, ada yang basuh pinggan, ada yang kena basuh kereta, tuan-puan. Kenapa? Dia kata kerana ayah suruh. Jadi anak ini, tuan-puan, ada yang buat kerana ayah suruh. Kenapa buat ni? Ayah suruh. Ada yang kedua, kenapa dia buat? Dia kata ayah dah janji kalau buat kerja hari ni ayah nak beli KFC. Ayah dah janji kalau buat kerja hari ni ayah nak bagi duit RM10 seorang. Dia buat kerja kerana apa? Kerana janji ayah dia nak bagi pahala. Janji ayah dia nak bagi duit. Duit tu kita kata pahala lah. Maknanya anak dia bagus tak? Bagus. Kenapa? Kerana dia buat kerana ayah dia.
Ayah dia apa? Kerana ayah dia tawarkan kepada dia duit. Maknanya, kerja dia buat kerana ayah. Kita nak faham, kerana ni tuan-puan, kerana ayah, kerana Allah ini. Dalam kerangka kerana Allah, ada 6 standard. Dalam kerangka kerana ayah dia. Kenapa anak ni buat kerja? Kerana parent. Kerana ayah dia, kerana ibu dia. Ibu dia tawarkan, siapa yang buat kerja ikut arahan ibu, ibu bagi malam ini RM10 seorang. Berseronok dia tepuk tangan buat. Kenapa? Dia nampak RM10. Nilai RM10 yang anak ini nampak. Ada yang anak ni buat kerja tuan-puan, bukan kerana ayah suruh, bukan kerana ibu dia suruh, bukan kerana tawaran daripada ayah dia, tetapi dia buat tuan-puan semata-mata kerana apa tuan-puan? Kerana dia faham dia seorang anak mesti berkhidmat kepada ayah dia. Seorang anak yang mesti berkhidmat kepada ibu dia, lalu dia buat semata-mata kerana ibu dia. Dia buat semata-mata kerana ibu. Ini yang paling tinggi, anak yang paling bagus. Dia buat semata-mata kerana dia anak dan ini ibu aku. Aku anak, ini bapa aku. Aku basuh pinggan kerana aku anak. Ini aku berada di rumah ibu aku untuk khidmat kepada ibu. Aku buat kerja, aku basuh tandas kerana aku seorang anak. Khidmat kepada bapa. Dan ada orang tuan anak yang khidmat, yang tolong ibu. Kenapa? Untuk meraih perhatian ibu dia. Nak suruh ibu dia puji dia. Nak suruh ibu dia suka. Nak suruh ibu dia care dengan dia. Ini pun kerana ibu. Kerana ayah juga. Sebab dia nak menarik perhatian ibu dia. Kenapa rajin ni? Angah rajin. Kakak pagi-pagi masuk dapur. Sediakan breakfast untuk anak, untuk parent. Buat air untuk ibu. Kenapa? Dia kata, nak ibu suka. Kalau boleh Kak Long buat macam ni, ibu seronok Kak Long. Kata anak kita. Anak kita kata, saya tak ada, bukan nak upah, bukan saya tak nak, bukan saya buat tiap-tiap pagi, saya bangkit pagi, tolong sediakan masak untuk ibu, tolong sediakan air untuk ibu. Saya tak nak ibu bayar, bukan. Saya tahu ibu kaya, saya tak nak ibu bayar. Tapi saya nak ibu suka apa yang saya buat. Kalaulah ibu suka apa yang saya buat, Allahu Akbar, seronok saya, hidup saya puas. Maknanya, apa yang dia buat ini? Dia nak mardatillah, nak mardati ibu dia. Nak keredaan dua ibu bapa dia. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ibadat kita, apa saja sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, nak kepada redha Allah juga ikhlas. Nak kepada semata-mata kerana Allah, itulah ikhlas yang tertinggi. Ataupun kerana perintah sunat daripada wajib, juga ikhlas. Ataupun kerana nak tawaran pahala, juga ikhlas. Ataupun nak kepada tawaran syurga, nak elak neraka, juga ikhlas. Ataupun nak kepada apa tuan-puan? Nak kepada ganjaran yang Allah beri, juga ikhlas. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak ikhlasnya tuan-puan, nak kepada benda lain selain daripada 6 ni. Maksudnya bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, tuan-puan dapat ada 6 standard. Kerana Allah, ada 6. Maknanya dia buat ibadat bukan kerana Allah. Dia buat ibadat ada unsur orang. Solat nak pujian orang. Solat di hadapan orang, nak seorang kata dia rajin. Seronok nak suruh orang puji dia. Itu bukan kerana Allah. Itu kerana makhluk, kerana Allah, kerana manusia. Itulah dia dipanggil tidak ikhlas semata-mata kerana Allah dan tidak akan ada pahala. Baik, habis tuan-puan hari ni. Habis kita punya standard ikhlas dan kesimpulan yang tuan-puan, kita kena latih. Kita kena latih nafsu kita supaya kita boleh ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata para ulama, latihan yang para ulama buat, dia kata sembahyanglah, latihlah kita sembahyang di hadapan binatang. Kata pengembala kambing, sembahyanglah di hadapan kambing-kambing kamu. Kalaulah kita sembahyang di hadapan kambing, kita tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Tak rasa pun aku nak sembahyang ni nak tunjuk kepada kambing. Tak rasa pun aku sembahyang ni nak suruh kambing kata aku ni rajin, tuan ni rajin sembahyang di hadapan aku. Tak rasa apa-apa pun. Sembahyang kambing ada ke, kambing tak ada ke, kambing tengok ke, kambing tak tengok ke, hati kita sama saja kerana Allah Ta'ala. Itulah dia orang yang ikhlas. Tetapi kalaulah sembahyang depan kambing tak rasa apa-apa, sembahyang depan orang rasa apa-apa, dia tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Tak ikhlas lagi tu. Baik. Last sekali tuan-puan. Hari ni jawab dia tak sempat. Hari ni gelung merata tuan-puan. Hari ni banyak. Dia punya iklan banyak sangat. Sampai tak sempat untuk cover tajuk tazallul. Kita last sekali tuan-puan. Tanda ikhlas. Saya expresskan tanda ikhlas sebab kita tak banyak masa. Kita ada lebih kurang 10 minit saja masa lagi. Untuk kita break. Kita break 11 suku.
Sorry tuan-puan, hari ni minta maaf banyak hari ni tak sempat untuk cover. Sepatutnya saya structure day hari ni ataupun schedule hari ni untuk saya cover 2 tazallul tafahum. Tapi kita banyak lagi boleh, sebab 2 kuliah lagi kita ada. 2 kuliah tu tajuk dia tak banyak perbahasan sangat. Memang saya fokus dan saya aim untuk settlekan betul-betul tajuk ikhlas dengan khusyuk ini. 2 tajuk ini yang kita nak fokus, nak detailkan supaya betul-betul kita mantap, betul-betul kita faham untuk kita implement, untuk kita praktik di lapangan. 2 ni. Adapun tajuk tazallul dengan tafahum itu, 2 tajuk itu tambahan yang kita bukan nak detailkan sangat. Yang penting kita tahu bagaimana cara untuk praktis. Tanda ikhlas ada 3 tuan-puan. Jadi kata Al-Imam Huzaifah Al-Ma'si mengatakan ikhlas, nak tahu ikhlas ini adalah sama perbuatan seseorang hamba antara zahir dengan batin. Itulah dia ikhlas. Apa yang dia ucap sama dengan hati dia. Zahir dia dengan batin dia, amalan zahir dia dengan amalan batin dia sama. Apa yang dia ucap, itulah di dalam hati dia. Itu dia panggil ikhlas. Tapi kalaulah ucapan kerana Allah, tiba-tiba kalau perbuatan itu nampak kerana Allah, hati bukan kerana Allah, itu bukan ikhlas. Perbuatan nampak sembah Allah, hati dia ada unsur lain, ada tarikan lain, ada kerana makhluk. Sedangkan perbuatan zahirnya menyembah Allah, tetapi hati dia tidak sembah Allah, hati dia khusyuk. Hati dia ada unsur lain, ada unsur untuk menarik perhatian manusia, untuk puji manusia, untuk meneraih kepujian manusia, maka itu tidak ikhlas, kata Huzaifah Al-Ma'si. Dan tanda ikhlas ada 3 tuan-puan. Kita turun kepada tanda-tanda ikhlas untuk kita checklist adakah kita ini ikhlas. Kata Al-Iman Zunnun menyebut 3 tanda ikhlas. Yang pertamanya, merasa sama sahaja antara pujian dengan celaan. Ini antara orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Orang puji ke, orang caci ke, orang maki ke, sama saja. Ini payah tu puan nak. Kita kalau orang puji suka, kalau orang caci rasa tak selesa. Orang puji itulah rasa seronok, nafsu kita suka kepada pujian. Makna kalau orang puji itu suka, orang caci maki itu rasa lain, maknanya nafsu kita masih nak kepada pujian lagi. Nak kena latih nafsu kita ni antara puji dengan keji sama. Orang keji, puji sama level. Maksud dianya, orang puji pun dia tak rasa dia hebat, orang keji pun dia tak rasa dia hina. Dia rasa hina bukan kerana kejian. Dia rasa dia ni hina kerana dia kenal diri dia. Siapa diri dia, siapa Allah. Sehingga dia rasa dia ni hina. Dia rasa dia ni rendah diri. Bukan kerana orang keji kerana baru dia rasa hina. Tidak. Rasa hina kerana dia kenal siapa Allah. Dia kenal siapa dia, diri dia makhluk ini. Sehingga dia rasa sentiasa dia rasa hina diri. Tak perlu orang menghina dia. Tak perlu orang keji dia. Sebab itu kalau orang keji pun sama saja. Orang keji dia, orang caci dia, orang maki dia, sama saja. Kenapa? Kerana dia kenal siapa dia kenal siapa Allah. Dan orang puji dia sedikit pun dia tak rasa. Kenapa? Dia kenal siapa dia. Kerana puji bukan milik aku. Jangan duk puji itu bukan milik aku. Aku tidak ada sedikit pun. Orang puji kita, semua dia nampak Allah. Orang puji biasa je. Sebab dia kata apa? Dia kata hati dia. Walaupun mulut dia tak cakap. Mulut dia kata terima kasih. Mulut orang puji dia bagus, rajin, pandai. Terima kasih. Alhamdulillah. Mulut dia. Tapi hati dia nampak bukan aku. Tidak ada sedikit pun pujian padaku. Tidak ada sedikit pun kebaikan aku. Semua ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan bincang dalam tafahum dengan tazallul. Bagaimana nak rasa rendah diri, bagaimana nak rasa hina diri, bagaimana nak rasa rendah diri. Kena tahu kunci dia. Dan yang keduanya, melupakan amalan kebajikan yang dahulu pernah dilakukan. Tanda kita ikhlas, jangan ingat, jangan ungkit perbuatan kebaikan yang kita buat. Ni dah 10 tahun hak kita sedekah. 10 tahun belanja kawan masih ingat lagi, catat lagi. Dulu ingat dah 10 tahun aku pernah belanja kamu di tempat ni. Ingat kebajikan orang. Ingat kebajikan orang pula. Ingat kebajikan kita. Lupakan kebajikan kita. Lupakan kebaikan yang kita pernah buat. Kenapa? Kerana kalau kita masih ingat kebajikan dan kebaikan kita, hati kita masih nak perhatian.
masih nak perhatian. Kita buat baik pada orang, nak seorang puji kita. Kita buat baik kepada orang bukan semata kerana Allah, bukan semata-mata kerana kerana perintah sunnah, bukan semata-mata kerana nak pahala, bukan semata-mata kerana nak Allah suka, tidak, tapi kerana nak manusia suka. Nak suruh orang kata bagusnya, nak suruh kata pemurah dia, belanja aku tiap hari. Apabila orang tak puji dia, dia sakit hati. Dia akan cuba ungkit. Aku dulu pernah belanja engkau, tak ingat tak? Sebab kawan dia tak puji dia, dia duk ungkit. Tu, tak ikhlas. Yang ketiga, tuan-puan, mengharapkan balasan amalan di akhirat, bukan di dunia. Jadi kalaulah kita duk nak mengharapkan akhirat, itu tanda kita ikhlas. Tapi kalau dia nak mengharapkan balasan dunia, itu tanda tak ikhlas. Apabila kita buat satu benda, pengharapan sangat tinggi untuk Allah berikan kebaikan di akhirat, itu tanda orang yang ikhlas. Sebab itulah, tuan-puan, kesimpulannya, Sayyidina Fudail bin Iyad ni wali Allah, tuan-puan, seorang wali Allah, ni wali besar. Fudail bin Iyad, kita baca kitab tasawuf, banyak tokoh-tokoh wali Allah yang akan dinakalkan oleh para ulama, antaranya Fudail bin Iyad. Apa Fudail kata? Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya. Ini ramai kita buat, tuan-puan. Beramal kerana manusia termasuk syirik. Kita beramal, kita buat sembahyang kerana nak pujian orang, itu syirik. Bukan syirik jali, ni syirik khafi, ni syirik dalam ilmu tasawuf. Syirik ni dia berkongsi amalan dia, kerana manusia dan kerana Allah. Kenapa dia buat? Kerana tujuan manusia, suruh manusia puji, suruh manusia kata something, maka itu dipanggil syirik di sisi ilmu tasawuf. Meninggalkan amalan kerana manusia ialah riya. Ini yang banyak kita dah buat. Fudail bin Iyad dah sebut dah. Contoh macam mana, tuan-puan? Contoh dia ialah orang yang tak solat. Dia tak solat kerana apa? Meninggalkan solat di hadapan manusia kerana takut manusia puji. Ataupun kerana takut manusia kata tak ikhlas. Kita tak solat depan orang, takut orang kata kita tak ikhlas. Kenapa kita tak solat? Ini kena jaga hati kita, tuan-puan. Kenapa kita tak solat di masjid, solat sunat? Kita balik solat sunat di rumah. Bukan kerana sunat. Sepatutnya dia kena setting niat dia kerana sunat, sembahyang sunat ini, sunat, sembahyang sunat secara sir. Jangan sembahyang sunat di hadapan orang. Sunat, sembahyang sunat di rumah. Lepas sembahyang wajib di masjid, balik di rumah, balik sembahyang sunat dalam bilik. Sembahyang sunat ba'diyah dalam bilik. Sunat. Kerana Allah Ta'ala. Patutnya kita kena rasa diri kita ni kerana Allah Ta'ala. Tetapi dia dah. Dia kata, kenapa dia tak solat di masjid? Kerana takut orang kata aku ni tak ikhlas. Takut orang kata aku nak menunjuk. Maka dia tak solat di masjid, tuan-tuan, kerana dia takut orang kata dia tak ikhlas. Maka dia meninggalkan ibadat kerana manusia. Juga riak, kata Fudail bin Iyad. Tu nanti belajar bab riak lah. Riak ni asalnya nak tunjuk pada orang. Ibadat nak tunjuk pada orang. Jadi termasuk juga dia nak tunjuk bahawa dia ni, nak suruh kata dia ni ikhlas. Oh, dia ni ikhlas ni. Sebab apa? Dia tak sembahyang depan orang. Jadi hati dia terlintas, aku tak sembahyang depan orang ni, aku takut kerana takut orang kata aku tak ikhlas. Kerana makhluk. Ini detailnya, tuan-puan, dalam kitab Penawar Bagi Hati, detail. Jadi kita tak belajar tajuk yang khusus, kita just review saja. Jadi ringkas-ringkas. Baik, setakat tu dulu, tuan-puan, hari ni. Saya minta maaf banyak kerana terambil masa lebih, kerana Ilan hari ni banyak sedikit. Maksud Ilan tu terlebih cerita pasal tuan guru kita. Mudah-mudahan ada motivasi, ada keberkatan cerita-cerita para ulama ini. InsyaAllah besok kita akan, hari Isnin, tuan-puan, besok kita tak ada. Kita akan sambung Isnin ini. Dalam tajuk Isnin dan Selasa kita cover dua lagi siri. Yang tajuk dia yang kita masih lagi tak cover, ada 3 tajuk, iaitu peraturan tazallul dan tawaduk. Yang keduanya ialah kita akan bincang tafahum dan tadabbur. Ada 2 lagi peraturan batin. Dan kita tutup hari Selasa tu dengan rahsia. Rahsia setiap bacaan kita dan juga perbuatan kita. Supaya apa, tuan-puan? Supaya kita nak matching terus. Kita dah tajuk peraturan batin terakhir tu. Peraturan batin terakhir tu tafahum. Kita faham dan perhati apa kita baca. Dan terus kita sambung dengan implement apa yang perlu kita
rasa setiap perkataan dan perbuatan yang kita belajar, yang kita buat. Baik. Kita berehat 2 hari tuan-puan. Besok kita tak ada sebab kebetulan saya besok ada kelas pagi pukul 10. Dan hari Ahad juga kita tak ada, kebetulan sama je. Ahad tu ada pukul 10 ada kelas lain. Dan petang tu Ahad tu saya ada bengkel. Bagi tuan-puan berminat boleh join bengkel, cuma dia bengkel berorientasikan bisnes sikit, iaitu bengkel halal dan tayyiban. Kalau siapa nak cari ilmu umum walaupun dia tak nak melibatkan dengan bisnes pun tak apa, ilmu pada. Dia ada 2 sebab yang dia penganjur itu adalah usahawan, untuk memberikan kepada pengguna dan juga usahawan ini berkaitan ilmu asas dan ilmu amalah, iaitu ilmu cara nak pilih produk, cara nak beli produk di pasaran dengan menggunakan piayawan syarak, iaitu piayawan halal dan tayyib. Apa maksud tayyib yang didefinisikan oleh para ulama? Kita akan ambil prinsip tayyib itu mengikut Ibnu Katsir dan juga mengikut para ulama kita dalam kitab-kitab untuk kita implement dalam kehidupan kita. Barulah kita tahu. Dan kita jangan hantam sembrono, jangan mudah hukumkan kepada orang. Kita tengok orang beli yang praktikal hari tu saya akan bagi secara praktikal. Kita tengok beli penampih air tu banyak isu duk tanya, tak kira lah brand apa pun, Kowe ke Kuku ke, dia kata boleh ke ustaz sebab dalam tu penampih tu ada tulang, penampih tulang. Kita akan rungkai-rungkai semua tuan-tuan. InsyaAllah boleh, cuma kita nak tahu prinsip kita guna. Kenapa boleh? Jangan boleh itu main andai. Boleh lah bukan nampak apa pun. Okey, betul. Nampak macam betul dah, tapi masih tak tepat. Jadi kita nak apa sebenarnya prinsip syarak. Ada 2 indikator yang kita akan guna untuk apapun pembeli, apapun makanan, minuman dan juga harta benda kita. Supaya kita nak jelas halal dan juga tayyib. Itu insyaAllah kita akan jumpa hari Isnin tuan-tuan. Hari Isnin kita akan jumpa. Cuma bagi mereka yang berminat untuk mengikuti kelas-kelas yang saya sebutkan tadi, boleh follow page kita ini. Besok tu Hidayatus Sibyan. Besok fiqh asas, dan hari Ahad tu juga Ahad Qurban. Ahad Qurban. Hari petang tu halalan tayyiban, dan Isnin insyaAllah kita sambung balik Isnin dan Selasa tu. Baik, terima kasih banyak. Kalau ada soalan, minta maaf tuan-puan, hari ni saya tak sempat jawab soalan kita tangguhkan kepada hari Isnin tuan-puan. Isnin kalaulah ada soalan, kalau tak ada soalan lagi baguslah, kita boleh terus saja kepada topik kita. Terima kasih banyak tuan-puan, dan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, kepada pihak surau Sarat dan juga kawan-kawan admin GSP yang menganjurkan program kita pada pagi ini sepanjang 6 episod ini, 6 siri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan mengalir, pahala yang berpanjangan kepada kita, menyebabkan orang lain boleh tumpan ilmu dan juga menyebabkan kita boleh melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan tuan-tuan, jangan lupa, kita dah belajar niat, setting perbetulkan niat kita, apapun kita buat semata-mata kerana Allah. Dan ingat, semata-mata kerana Allah, lam lillahi ta'ala itu ada 6 level, 6 standard, 6 martabat yang kita akan implement dalam semua ibadat kita. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa next kuliah.